Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan topik yang seterusnya, subtopik 1.3 berkomunikasi dalam biologi. Okey, ahli biologi lepas dia menjalankan eksperimen ataupun penyelidikan, dia akan berkomunikasi berkenaan dengan hasil-hasil penemuan mereka. Ada beberapa cara komunikasi dalam biologi. Yang pertama melalui jadual, yang kedua adalah graf dan yang ketiga adalah lukisan biologi. Okey, kita tengok jadual. Okey, jadual ni kita gunakan untuk merekod dan mempersembahkan data eksperimen secara sistematik. Okey, bila kita buat jadual, perbandingan akan lebih mudah dibuat. Okey, jadi apa komponen yang perlu ada dalam jadual? Okey, yang pertama, pada jadual kita ada lajur kiri dan lajur kanan. Okey, lajur kiri kita masukkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Contohnya kat sini adalah suhu. Okey, dan mesti tulis dia punya unit iaitu darjah Celsius. Okey, manakala pada lajur kanan kita masukkan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, contohnya di sini adalah isi padu karbon dioksida yang dibebaskan dan unitnya adalah sentimeter padu. Okey, dan pada jadual yang kita sediakan mesti tulis tajuk. Okey, contohnya kat sini isi padu karbon dioksida yang dibebaskan oleh tumbuhan air pada suhu berlainan. Okey, graf. Okey, graf ni kita lukis graf, tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, ada 3 jenis graf di sini iaitu graf garis, carta bar dan histogram. Okey, ciri yang terdapat pada graf. Okey, apa komponen yang perlu ada pada graf? Okey, yang pertama mestilah mempunyai paksi iaitu paksi X dan paksi Y. Okey, yang kedua mempunyai skala. Okey, yang ketiga mempunyai tanda plot yang sesuai. Okey, dan biasanya kita gunakan simbol X untuk plotkan pada graf. Okey, mempunyai tajuk iaitu pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, kita tengok graf garis. Okey, pada graf garis kita ni ada tajuk. Okey, ada paksi. Okey, ada skala dan ada plot yang kita buat. Okey, tajuk. Okey, pada tajuk kita tulis pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, contohnya kat sini isi padu karbon dioksida yang dibebaskan ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas melawan suhu. Suhu ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, dan kita ada paksi Y. Okey, paksi yang tegak ni adalah paksi Y, manakala paksi yang melintang ini adalah paksi X. Okey, paksi X untuk pemboleh ubah yang dimanipulasikan, manakala pada paksi Y ni kita letak pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, selain daripada tu ada juga skala dan skala yang kita tulis mestilah seragam. Contohnya kat sini 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey, untuk tanda plot, okey, kita gunakan simbol pangkah. Okey, untuk plot kita punya data dan plot kita tadi, okey, data yang kita plotkan tadi kita sambung sahaja secara licin menggunakan tangan freehand. Okey, kita sambung dari satu titik ke titik yang hujung. Titik pertama ke titik yang hujung. Tak boleh gunakan pembaris. Okey, next adalah carta bar ataupun carta palang. Okey, carta bar ataupun carta palang ni menggunakan palang menegak dan tidak bercantum antara satu sama lain. Okey, sama juga dia mesti ada tajuk, yang mana pada tajuk ni mesti ada pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, contoh tajuk kat sini adalah bilangan murid tingkatan 4 melawan kumpulan darah. Okey, yang mana dia punya pemboleh ubah yang bergerak balas pada paksi Y adalah bilangan murid tingkatan 4 dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan pada paksi X ni adalah jenis darah. Okey, sama juga seperti graf yang sebelumnya, dia punya skala mestilah seragam. Okey, dan untuk carta bar ataupun carta palang ni, dia punya lebar palang ni mestilah seragam. Dan jarak antara setiap palang juga mestilah seragam. Okey, seterusnya adalah histogram. Okey, histogram ni awak nampak sama saja macam carta bar kan? Okey, tapi dia berbeza. Okey, sama juga macam graf yang lain tadi, mesti ada tajuk, mesti ada paksi. Okey, untuk histogram, okey, kalau tadi carta bar kan, dia punya palang tu jauh-jauh selang-selang. Okey, untuk histogram dia mesti rapat. Okey, dan lebar palang mestilah seragam. Okey, dan tidak ada jarak antara
palang. Maksudnya awak tak boleh selang-selang seperti catar bar yang tadi tu. Okey, seterusnya adalah lukisan biologi. Okey, lukisan biologi ni kita buat untuk memberikan gambaran tepat sesuatu spesimen yang kita perhatikan. Contohnya kalau katakan awak buat eksperimen memerhatikan sel tumbuhan dan sel haiwan. Okey, jadi kita perlu lukis sel tumbuhan dan sel haiwan yang kita perhatikan di bawah mikroskop. Dan lukisan yang kita buat ada ciri-ciri tertentu. Yang pertama mesti besar dan tepat. Yang kedua, tidak berlorik secara artistik. Okey, tidak berlorik secara artistik. Maksudnya tak ada shading-shading lah. Okey, garisan jelas, bersih, tidak putus-putus, tidak menggunakan pembaris untuk membentuk spesimen. Maksudnya, bila awak melukis, awak mesti smooth saja. Smooth line. Okey, licin. Garisan yang licin, tak ada putus-putus macam ni dan tak gunakan pembaris. Okey, ini adalah lukisan biologi yang salah lah. Kalau awak lukis macam ni salah. Okey, kalau macam ni betul. Okey, lukisan mestilah berlabel. Dan label tersebut tertuju pada struktur yang betul, tidak bersilang dan tiada kepala anak panah. Okey, cuba tengok, perhatikan ni struktur sel tumbuhan. Okey, ada label di sini. Okey, label kat sini ada nukleus, ada bakul, ada sitoplasma, ada dinding sel. Okey, yang mana label tadi tertuju pada komponen yang betul. Okey, dan pada label ni tak ada kepala anak panah. Okey, contoh ni yang betul ya. Ni lukisan biologi yang betul, ini lukisan biologi yang salah. Kenapa dia salah? Okey, yang pertama, dia bersilang. Okey, garisan ni bersilang. Salah, tak boleh macam tu. Dan yang kedua, dia ada kepala anak panah. Ni tak boleh dimasukkan sewaktu awak melabel lukisan biologi. Okey, dan lukisan mesti mempunyai tajuk. Okey, mesti letak tajuk di bahagian bawah. Okey, seterusnya, struktur dalam lukisan terletak pada kedudukan yang betul dan saiz berkadaran dengan struktur yang lain. Okey, lukisan pelan adalah lukisan garis yang menunjukkan garis bentuk struktur dan lukisan terperinci pula lukisan yang menunjukkan sel-sel yang ada dalam struktur. Okey, faktor pembesaran. Okey, lukisan mesti dinyatakan, misalnya berapa kali kita besarkan lukisan tersebut berdasarkan saiz yang kita perhatikan. Okey, dan ada cara pengiraannya. Contohnya kat sini, panjang lukisan dalam cm dibahagikan dengan panjang spesimen di dalam cm. Okey, pemerhatian dalam biologi. Okey, pemerhatian dilakukan berdasarkan satah, keratan dan arah. Okey, kita tengok dahulu satah. Satah ada 3 satah utama, iaitu satah frontal, sagittal dan melintang. Okey, satah frontal. Satah frontal ni adalah satah yang membahagikan tubuh kepada bahagian depan dan belakang. Okey, bahagian depan dengan bahagian belakang. Ini adalah satah frontal. Okey, manakala satah melintang, bahagikan tubuh kepada atas, bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, manakala satah sagittal pula adalah satah yang membahagikan tubuh kepada bahagian kiri dan kanan. Okey, ini kiri, ini kanan. Okey, satah yang berada di tengah ini adalah satah sagittal. Okey, keratan. Okey, keratan merupakan pembahagian struktur pada bahagian tertentu. Okey, ada 2 jenis keratan, iaitu keratan rentas ataupun keratan melintang. Okey, dan yang kedua adalah keratan membujur. Okey, keratan rentas. Okey, keratan rentas ni kita bahagikan struktur pada bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, contohnya macam apple ni, kita potong. Okey, kita potong ni melintang macam ni. Okey, kita akan nampak struktur yang macam ni. Okey, manakala keratan membujur pula adalah pembahagian struktur pada bahagian kiri dan kanan. Contoh, yang tadi kita potong melintang kan? Okey, yang ni kita potong membujur atau menegak. Okey, kita akan nampak struktur yang macam ni. Okey, arah. Okey, arah pula menentukan orientasi organisma yang kita kaji. Okey, arah ni ada beberapa. Contohnya kat sini anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior dan lateral. Okey, yang ni awak perlu kenal lah.
Okey, kita tengok superior. Okey, superior ni adalah bahagian yang berada di bahagian atas bahagian lain ataupun menuju ke arah kepala. Okey, bahagian yang menuju ke arah kepala ataupun yang berada di atas bahagian yang lain. Okey, contoh kat sini. Peparu. Okey, peparu berada di bahagian superior hati. Maksudnya peparu ni berada di bahagian atas hati. Okey, inferior. Okey, inferior pula bahagian yang berada di bahagian bawah bahagian lain ataupun bahagian yang menuju ke bahagian kaki. Ini adalah inferior. Okey, contohnya tadi kalau tadi hati berada di peparu berada di bahagian superior hati. Okey, hati pula berada di bahagian inferior peparu, bahagian bawah. Okey, lateral. Lateral ni adalah bahagian yang berada jauh dari garisan tengah ataupun bahagian sisi. Okey, anterior. Okey, anterior. Okey, untuk kalau tadi untuk organisma yang boleh berdiri kan. Okey, ini adalah untuk organisma yang macam ikan macam ni, yang tak boleh berdiri tegak. Okey, anterior. Anterior adalah bahagian yang menuju ke arah depan jasad. Okey, manakala posterior pula bahagian yang menuju ke bahagian belakang jasad. Okey, bahagian atas yang menuju ke bahagian atas kita panggil dia dorsal, manakala bahagian yang menuju ke arah bawah adalah ventral. Okey, yang ni mesti belajar untuk kenal. Sebab banyak lagi istilah ni yang kita akan jumpa di topik-topik yang akan datang. Okey, contoh kat sini, kucing. Okey, yang depan, anterior, belakang, posterior, atas, dorsal dan bawah adalah ventral. Okey, baik. Aktiviti untuk hari ini. Okey, kita akan buat keratan rentas dan keratan membujur bahagian tumbuhan. Okey, tadi awak dah belajar berkenaan dengan dua jenis keratan, iaitu keratan rentas dan keratan membujur. Okey, jadi apa yang awak perlu buat? Okey, cikgu nak awak buat keratan rentas dan keratan membujur buah atau sayur yang ada di rumah awak. Okey, contoh. Awak nak gunakan buah apple. Ataupun boleh juga gunakan buah orange. Kalau tak nak guna buah, boleh gunakan sayur. Contohnya macam lobak merah. Boleh gunakan bawang. Okey, untuk awak buat keratan rentas dan keratan membujur. Okey, jadi untuk tugasan ni awak perlu gunakan dua. Satu untuk keratan rentas, satu untuk keratan membujur. Okey, katakan awak nak gunakan buah apple. Okey, guna 2 biji apple. Satu awak buat keratan rentas, satu lagi awak buat keratan membujur. Okey, lepas dah buat keratan, nak buat apa? Okey, ambil gambar awak bersama keratan buah-buahan atau sayur tersebut secara kreatif dan hantar gambar tersebut ke dalam grup Telegram. Okey, itu tugasan yang pertama. Okey, tugasan yang kedua, okey, cikgu dah sediakan lembaran kerja yang cikgu akan hantar dalam grup Telegram. Okey, awak siapkan lembaran kerja tersebut. Okey, sebagai tugasan untuk hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.